Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasalli lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah Allah yang telah memberikan kekuatan kesihatan kepada kita hari ini, dapat kita menyambung kuliah kita pada hari ini, iaitu kuliah yang terakhir pada 1 bulan 10, ya, pada 1 bulan 10 di muka surat 157. Dapat kita menyambung kuliah kita berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. InsyaAllah, mudah-mudahan nampaknya keadaan sekarang semakin meningkat balik. Maka sebagaimana arahan dari pejabat agama wilayah persekutuan, solat pun suruh pendekkan. Pasal tu sekarang saya pun buat benda pendek aja. Yang minggu lepas kita buat apa ya kan, buat tasbih dan sebagainya. Pasal oleh kerana yang la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita baca selepas maghrib dan selepas subuh, selagi kita bergerak, kedudukan kita selepas salam tadi tidak berubah kaki, tidak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita tak berkata apa-apa lagi, dan kemudian tidak berubah kedudukan kita, baca la ilaha illallah wa la syarikalah sebanyak 10 kali, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali, maka telah dijanjikan yang la ilaha illallah wa la syarikalah dijanjikan, maka kita akan bagi kebaikan kepada kita sebanyak 10 kali ganda, dan dijauhkan padamkan dari kejahatan kita sebanyak 10 kali jatan, dan begitu juga diampunkan dosa-dosa kita sebanyak 10 kali ganda. Itulah andainya kita mati antara waktu maghrib ke isyak, maghrib ke subuh besok, subuh ke waktu asar, maka insya-Allah kita akan diampunkan dosanya. Dan begitu juga kita baca Allahumma ajirna minan nar, kita akan jauhkan dari api neraka. Sebagaimana dijanjikan, kalau kita mati pada waktu itu, iaitu antara maghrib ke subuh besok, subuh ke waktu asar ni pula, maka kita tidak akan dimasukkan ke api neraka. Itu yang telah dijanjikan, ya. Yang waktu lain-lain itu 3 kali aja yang disunatkan, ya. Okey, insya-Allah pasal tu saya ada keistimewaan, maknalah kadang kita mati tak pasal baru-baru ni Jumaat lepas Tok Siap tempat saya, dia waktu nak menunggu waktu maghrib, duduk saja elok, duduk tadi dia elok. Lepas tu dia kata nak pergi bilik air, dia terjatuh. Apabila terjatuh, orang ambil angkat, boleh jalan lagi. Apabila jalan lagi, dua waktu suruh balik. Waktu maghrib sampai, ditinggalkan dia, tak pejabat. Yang lain solat, adalah 2-3 orang menunggu. Lepas tu habis salam apa, yang ini bagi tahu, kata nama dia tu Pak Amit dah tak ada dah, meninggal. Cukup mudah ni, cukup mudah dia. Itulah kita tak tahu waktu kita, ya. Pasal mati ni dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu, bukan semestinya kita nak tunggu tua, ya tak? InsyaAllah, mudah-mudahanlah kita biar mati dalam keadaan husnul khatimah, InsyaAllah, mudah-mudahan, ya. Okey. Dan sebelum meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Quran. Dan ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW
Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia terlebih dulu, dan khusus kepada Allah yarhamah istri saya insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Okay. Muka surat 157 ya, nomor 9, sunat menyaringkan suara ketika mengucapkan salam kedua-duanya. Macam Assalamualaikum warahmatullahi, kena kuatkannya. Bagi lelaki, bagi perempuan, sekadar untuk perempuan muslimah sajalah ya. Yang maklumnya pasal Assalamualaikum itu adalah rukun kauli. Sekurang-kurangnya mesti dengan telinga kita sendiri, sekurang-kurangnya. Kalau bagi muslimah contohnya berjamaah ya, kalau macam saya tadi, lagi satu ketika salam. Pasal salam itu adalah yang pertama wajib, yang kedua sunat. Tapi ingat, andainya kita ada niat yang kedua. Contohnya saya Assalamualaikum warahmatullahi, dan akan ada niat yang kedua anak Assalamualaikum, tiba-tiba Assalamualaikum itu jemput kata, maka batal solat saya. Tetapi kalau kita dah terasa macam tu, lebih baik kita tak niat yang kedua, ambil yang pertama saja yang rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah, habis kan? Pun tak pun tidak batal bagi ini. Itu kentutlah macam maksud kita, maka tidak batal solat. Tetapi kalau saya ada niat yang kedua, maka itu tiba-tiba belum selesai, belum assalamu pun habis batal ya. Satu, salam itu adalah masuk dalam rukun qauli kan. Ingat, saya suka ulang-ulang balik ya. Pasal itu kena ungkapkan, kena jelaskan, sekurang-kurangnya telinga kita dengar. Satu lagi, satu ada setengah orang bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Betul tak kah? Bacaan saya tadi betul tak? Tak betul. Pasalkan Assalamualaikum alif lam sin lam alif mim, jadi Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, maka tidak sah solat kita ya. Biar sebut kita dengan jelas Assalamualaikum warahmatullahi, itu kena ya. Pasal ni rukun ya. Okey. Hal ini kerana makmum, muafiq dan masbuk tetap disunatkan untuk menunggu kedua-dua salam imam selesai ya, kedua salam imam selesai sebelum bertindak melakukan pergerakan seterusnya ya. Perkara ini akan ditemukan di akhir perbahasan mengenai masbuk yang mendapat imam sedang sujud. Okay. Masbuk yang mendapat imam sedang sujud tadi. Contoh, ini orang masbuk. Contoh, apabila masbuk saya dah tertinggal, katalah saya masbuk, boleh jadi saya tertinggal dalam satu rukun, satu rakaat ke, tak kira dua rakaat ke, bermakna kita dah tertinggal. Jadi apabila kita nak menambah lagi, biarlah imam tu selesai salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah yang masbuk tadi nak menyambung semula, baru dia bangun. Dia tak salah, tapi dia sambung semula. Okey.
Dia tak boleh imam assalamualaikum warahmatullah dia betul bangun, tak boleh, ya. Pasal imam itu belum selesai dia punya apa tadi, mestilah selesai imam itu dulu. Okey, ya. Itu bermakna apa kat sini katakan hal ini kerana makmum muafiq ni yang takbiratul ihram bersama dengan imam, dan masbuk ni kemudian ya tertinggal. Okey, tetapi disunatkan untuk menunggu kedua-dua salam imam selesai sebelum bertindak melakukan pergerakan seterusnya, biar imam itu selesai, ya. Okey, perkara ini akan dikemukakan di akhir nanti, di ujung nanti, ya. Ujung nanti ada bagi tahu kemudian. Ini tidaklah sunat, maksudnya sunat tadi kita dapat pahala lah, ya. Tapi kalau kata imam salam saja kita pun bangun, itu makruh. Potonglah markah kita tadi. Makruh ni mengurangkan pahala kita, ya. Okey. Solat terbatal selepas salam pertama. Okey. Solat terbatal selepas salam pertama. Okey. Soalan, apakah hukum salam kedua apabila solat telah terbatal selepas salam pertama? Okey. Lepas salam pertama tadi saya terbatal. Okey. Apa hukum salam kedua? Jawapan, apabila berlaku suatu perkara yang membatalkan solat selepas salam pertama, maka haram maka haram bagi orang yang solat itu mengucapkan salam kedua. Maka haram, tak boleh lah, ya dah. Pasal tu kalau dia mengucapkan salam juga terbatal dalam apa ni, maka dia batal solatnya tadi. Okey, jadi kalau katakan kita ada assalamualaikum warahmatullah terus terbatal punya, tak apa, maka kita tak boleh salam yang kedua, tak boleh, ya. Ataupun kita ada niat salam kedua, dalam perjalanan salam kedua tadi kita terbatal, maka batal solat kita nanti, kan? Jadi apabila kita dah selesai assalamualaikum warahmatullah pun dah habis, tak usah salam lagi, maka selesai solat kita, tidak berbatal. Ada nak tanya tak? Boleh tanya. Ada? Kau agak-agak ragu-ragu, boleh tanya, ya. Kita seronok ni pasal kumpulan kecil, ya dah. Kalau kau di setengah tu kumpulan besar. Okay. Okay. Jawapannya, apabila berlaku suatu perkara yang membatalkan solat selepas salam pertama, maka haram bagi orang yang solat itu mengucapkan salam keduanya. Okay. Hal ini dinyatakan oleh pengarang kitab Fathul Mu'in ketika memperkatakan mengenai rukun salam. Rukun salam. Salam kedua diharamkan sekiranya selepas berlaku sesuatu yang menafikannya selepas salam pertama seperti hadas, ya. Habisnya waktu Jumaat dan orang yang salat bertelanjang mendapati sesuatu yang boleh menggunakan untuk menutup auratnya. Itu salah satu daripadanya, ya. Ini kalau bagi orang yang di salam kedua tadi, ulangi, hal ini dinyatakan oleh pengarang kitab Al-Mu'in ketika memperkatakan mengenai rukun salam. Salam kedua diharamkan sekiranya selepas berlakunya sesuatu yang menafikannya selepas salam pertama seperti hadas, batal maksudnya,
ya, lepas salam pertama kita batal, maka kita tak perlu, maka diharamkan kita untuk salam yang kedua. Okey, ya, faham tak ya? Habisnya waktu Jumaat, habisnya waktu Jumaat dan orang yang solat bertelanjang mendapati sesuatu yang boleh digunakan untuk menutup auratnya. Ini maksudnya orang tu tadi solat telanjang, tak ada pakaian, memang tak ada pakaian langsung. Tetapi tiba-tiba sebelum dia dapat kain, contohnya nampak kain, ada orang bagi kain ke apa ke, itu ya, itu. Tapi kalau sekiranya salam tu tadi sudah selesai, maka selesailah tadi, ya. Okey, soalan, adakah imam tetap diharamkan mengucapkan salam kedua dengan menyaringkan suara sekiranya berlaku suatu yang membatalkan solat selepas salam pertama? Imam tadi, katakan saya sebagai imam, saya salam pertama selesai, tiba-tiba saya batal, perlukah saya nak bagi salam yang kedua ni tadi? Boleh jadi kalau jamaah sedang menunggu, dah. Pasal selalu jamaah nak salam tunggu imam lepas salam kedua kan? Contoh, okey. Ya. Solat telanjang tadi, kalau sekiranya telanjang tadi sebab tak ada pakaian langsung, memang tak ada, pasal itulah ada kalinya memang susah nak didapatkan pakaian, tiba-tiba ada orang bagi pakaian itu, maka yang itu dah selesailah, maka tak perlu kita nak ulang lagi, pasal kita dah salam tadi kan. Tidak perlu kita nak mengulangi solat kita tadi. Pasal itu keadaannya tadi, ya. Pasal itu ada, tak silap, ada Badrul Amin ada cerita waktu dia dalam tahanan, ya, telanjang, dia kena solat juga, ya. Pasal itu ada solat dia ni, ada orang solat dalam keadaan telanjang, ada nanti di ujung nanti kita ada perbahasan kita, ya, atau perbahasan kita. Pasal besok kita di ambil masa sebelum kita telanjang, tak ada pakaian. Yang perempuan pun telanjang, lelaki pun telanjang. Tapi ketika itu tak ada apa, tak ada masing-masing aku nak tengok siang punya, tak ada punya. Semua tumpuan ibadah masing-masing, ya, tak nak tengok siapa punya, ya. Okey. Ini ulasan saya. Imam tidak diharamkan sama sekali untuk mengucapkan salam kedua dengan menyaringkan suara, malah tetap disunatkan untuk melakukannya. Imam tadi boleh. Pasal apa? Pasal imam tadi dia nak apa? Makmum nak dengar, kan? Makmum tadi nak salam, kalau biasanya makmum nak salam tu imam salam kedua kan. Kalau imam tak salam, nanti makmum pun tak salam-salam lagi. Katakan saya imam tadi, tiba-tiba saya dah salam pertama terketuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Maka saya pun disunatkan saya bagi salam supaya tujuannya makmum tadi. Okey, tidak, saya bagi imam ni tadi tidak diharamkan untuk bagi salam, ya, jadi disunatkan. Tujuannya pasal dia membimbing makmum tadi. Pasal kalau tidak nanti makmum tak salam-salam lagi nanti. Okey. Namun dia perlu berniat terlebih dahulu bahawa salam yang diucapkannya itu bukanlah salam keduanya. Kenanya lah. Maksud saya, kalau saya jadi imam tadi, tiba-tiba saya Assalamualaikum warahmatullahi, terbatal pula saya. Maka saya nak salam kedua bukan bermakna saya nak niat sebagai rukun solat, sunatnya salam tadi, ya. Tujuan saya untuk memberitahu supaya habis solat ni tadi makmum boleh bagi salam.
Okey. Dia betul tidak bahawa terlebih dahulu bahawa salam yang diucapkan itu bukanlah salam kedua di penghujung solat. Bahkan niatnya ialah salam tersebut merupakan salam di luar solat sahaja. Di luar solat sahaja dia disenaraikan untuk melakukannya demi dua kebaikan, iaitu ada dua kebaikan. Pasal imam disuruh juga ini tadi demi kedua kebaikan, iaitu mengelakkan diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Okey. Pasal itu kita kena niat yang tadi saya salam kedua bukan tujuan untuk menjadi satu rukun atau sunatnya, tidak. Tujuannya untuk bagi jamaah. Yang keduanya mengelakkan kekeliruan dalam kalangan para jamaah, supaya jamaah tadi tidak terkeliru nak apa, nak salam ke tak salam lah. Kemudian tu nanti kadang-kadang kalau imam salam sekali, makmum tak salam-salam lagi, boleh terjadi. Kenapa hanya imam salam sekali je lah, kekeluaran, kekeliruan tadi. Okey. Perkara ini boleh dimasukkan di bawah kaedah kelima daripada 40 kaedah daripada kitab Asy-Syabah wa al-Naza'i, kerana apa? Karangan Imam As-Subki yang berbunyi tasarruful imami ala ra'iyati manutun bil maslahah. Maksudnya segala tindakan pemimpin ke atas orang bawahannya bergantung kepada maslahatnya. Maksudnya maslahat ni tadi, tapi kalau sekiranya satu daripadanya saya bagi salam, mesti maslahat saya supaya makmum tahu habis solat ni tadi makmum boleh bagi salam, satu. Yang keduanya tidaklah nanti menjadi pertanyaan di hati makmum, imam pula salam sekali aja apa halnya, itu. Jadi untuk mengelakkan permasalahan begitu, masalah itu, maka kita makmum imam tadi bolehlah salam, tapi tidak meniatkan bahawa salam itu salam kedua bagi solatnya. Hanya tujuan salam saya tadi kedua untuk bagi tahu imam makmum bahawa sudah ending kita pergi solat kita lah. Itu dia. Pasal selalu makmum ni nak salam menunggu imam salam kedua kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum bagi salam kan. Okey. Ada makmum dalam solat mengangkat takbiratul ihram selepas takbiratul ihram imam. Ingat ya, mengangkat takbiratul ihram makmum tadi selepas imam tak mengangkat takbiratul ihram. Contohnya imam dah Allahu Akbar, dah selesai, dah kira tomatnya dah, maka makmum baru boleh. Jangan imam Allah, makmum pun Allah sama, tak boleh. Tak silap saya yang lepas pun dah ada dah dibincangkan. Yang lepas ada tu, ya. Okey. Makmum dalam memastikan agar imam telah selesai menyebut ke semua huruf dalam lafaznya. Sekiranya makmum mendahului imam pada takbiratul ihram, sama-sama melafazkannya bersama imam. Dia mendahului imam, sudah itu batalnya, ya tak? Sama-sama dengan imam takbiratul ihramnya, pun tak boleh. Sah pada takbir yang dilakukannya sama dengan imam, boleh.
menyangka imam mendahuluinya, tetapi ternyata dia pula menyaingi imam, maka dalam semua keadaan ini solatnya tidak sah. Berdasarkan kepada hadis, ya, berdasarkan kepada hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqata an farsihi fajuhisat saquhu aw katifahu wa ala min nisaihi syahra fajalasa fi mashrubatin lahu darajatuha min judu'a fa'atahu ashabuhu ya'udunahu fasalla bihim jalisan wa hum qiyamun falamma sallama qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa in shalla qa'iman fasallu qa'iman wa nazala li tis'in wa 'ishrina wa qalu ya Rasulullah innaka alaita syahran faqala inna syahra tis'un wa 'ishruna. Ya, maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jatuh dari kudanya, lalu kulit betis atau bau baginda telah meleceh sehingga menyebabkan baginda sukar bergerak. Lantas baginda bersumpah untuk tidak mengulangi, untuk tidak menggauli, untuk tidak menggauli isteri-isteri baginda selama sebulan. Suatu ketika baginda duduk dalam sebuah biliknya yang tinggi dan tangannya diperbuat daripada batang pohon kurma. Para sahabat datang melawatnya. Apabila tiba waktu solat, baginda solat sambil duduk, sedangkan para sahabatnya berdiri ketika baginda memberi salam. Ya, baginda bersabda, imam itu dijadikan supaya dia diikuti oleh makmum, Apabila dia telah bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir. Apabila dia telah rukuk, maka hendaklah kamu rukuk. Apabila dia telah sujud, maka hendaklah kamu sujud. Sekiranya dia solat dalam keadaan berdiri, maka hendaklah kamu solat dalam keadaan berdiri. Selang beberapa lama, baginda turun dari biliknya. Setelah berlalunya 29 hari, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Tuhan telah bersumpah untuk tidak menggauli istrimu selama sebulan. Baginda menjawab, sesungguhnya sebulan itu ialah 29 hari. Sebulan ini bergeraknya di Islam dan 29 hari saja. Pasal itu kalau tahun Masihi dengan tahun Hijrah, maka panjang lagi tahun Masihi kan. Tahun Hijrah tadi. Okey. Apa maksud kat sini? Iaitu ini riwayat Al-Bukhari dalam kitab solat nombor 18 dan
Muslim Kitab Solat nombor 77. Sila rujuk juga terjemahan Sahih Al-Bukhari dan Jabatan Perdana Menteri juzuk kedua dan hingga halaman ke-26. Ini yang dikatakan tadi. Apa yang dikatakan tadi, apabila kita imam takbiratul ihram, pasal imam adalah diikuti bukan disamai, ya tak? Pasal tu kalau katakan mendahului memang tidak sah lah. Makmum mendahului imam tidak sah. Kalau sama-sama melafazkan, katakan makmum Allahu Akbar, ya maaf kata imam Allahu Akbar, sama-sama makmum Allahu Akbar pun tidak sah. Ya, jadi kena imam selesai Allahu Akbar, baru makmum pun Allahu Akbar. Itu dinamakan mengikuti, bukan menyamai, bukan mendahului, ya tak? Mengikuti, diikut, ya tak? Kita ikut ni sebelah belakang, kan? Jadi itu kita di sebelah belakang. Okey. Sah pada takbir yang dilakukan sama dengan imam. Kalau kita terasa oh aku bunyi takbir sama dengan imam, maka tidak sah juga, ya tak? Yang kita biar imam terdahulu. Pasal tu kena Allahu Akbar. Ini kalau askar polis samalah ketika kawat, ya tak? Askar polis ketika kawat macam mana? Baris. Habis selesai tu baru rentak gerakkan. Push ke kanan, sing tu baru gerak. 1, 2, 3, 1. Contoh, ya itu. Jadi tak boleh ke kanan, kita ke kanan sini kita menekuk pusing, tak boleh kan? Maka itu yang macam tai lembu kata nanti. Ya, mungkin kita ada kiraan dia. Ke kanan, sing. 1, 2, 3, 1. Tu dia rentak tu. Sama juga, ya. Pasal tu saya kalau mengajar, ketika saya mengajar askar memang bandingan tu cukup cantik. Luruskan soft kata. Kalau dia dalam kawat soft tak betul dia. Ya, rasa macam pukul di belakang dia. Kan? Tu dia. Jadi itulah cantiknya, ya, untuk bersama-sama bekerja satu dalam satu kumpulan. Tu. Okey. Sekian ini saya bawa sikitnya dia dah azan ni. Adapun takbiratul ihram untuk rukuk dan sujud itu tidak boleh disamakan dengan masalah takbiratul ihram yang itu. Takbiratul bukan takbir nak rukuk nak sujud itu bukan maksudnya takbiratul ihram. Itu takbir intikal namanya. Ya, yang takbiratul ihram ketika permulaan tadi. Allahu Akbar itu tadi, yang mula-mula tadi. Itu yang dinamakan takbiratul ihram. Ya. Berlaku di apa? Ketika hendak memulakan solat tadi, itu dinamakan takbiratul ihram. Okey. Oleh itu, jika seseorang mendahului imam pada takbir intikal dengan satu rukun, maka solatnya tidak batal, tetapi perbuatan tersebut adalah haram. Contoh, kalau katakan saya terdahulu, katakan kita nak rukuk, Allahu Akbar, terdahulu misalnya. Jadi itu adalah perbuatan yang haram, tidak membatalkan. Ya, pasal itu jangan diamalkan, boleh jadi tersasul, terlajak dan sebagainya. Ya, tapi tak boleh diamalkan. Kalau diamalkan menjadi batal nanti. Dengan satu rukun, dalam satu rukun, maka solatnya tidak batal, tetapi perbuatan tersebut adalah haram. Namun sekiranya dia mendahului imam dengan dua rukun berturut-turut, barulah solatnya batal. Kalau dia makan berturut-turut dua rukun. Sami Allahu Akbar.
satu rukun kan. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah, itu rukun yang kedua, dah rukun maksud rukun kedua kan. Maka bukan rukun kedua, dah dua rukun maksudnya ya. Maka itu berturut-turut mendahului, maka batal lah dia nanti. Okey. Jadi tak boleh. Hanya kalau sekadar tersesat satu rukun saja, hanya cuma haram, tapi soalannya tidak batal lagi ya. Tapi jangan terus diulang-ulangi sampai dua rukun, okay. Berturut-turut, barulah soalannya batal. Jika seseorang menyaingi imam pada salamnya pula, maka solatnya tetap sah, tetapi dihukumkan sebagai makruh menurut pendapat yang paling sahih ya. Contohnya menyaingi cara imam tadi Assalamualaikum, maka makmum pun ikut Assalamualaikum, maka tidak batal, tapi itu dah jatuh makruh. Okey. Jadi yang membatalkan tadi ketika takbiratul ihram. Boleh jadi takbiratul ihram imamnya betul tak betul. Ada. Pasal tu kita kena sempurna. Pasal tu ada setengahnya tak ada imam ni yang apa? Yang jadi tak jadi dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ada. Jadi makmum pun Allahu Akbar, Allahu Akbar juga ada. Pasal tu biar selesai makmum. Tapi itu adalah imam yang sedemikian tu kalau boleh tu ubahlah, ubah, pasal itu perbuatan syaitan gitu ya, gangguan syaitan itu. Jadi apa? Itu kata ada 3 orang berjamaah, 4 orang berjamaah, 4 orang berjamaah. Satu imam tu itulah saja Allahu Akbar tak jadi, Allahu Akbar tak jadi. Lah yang seorang ni dia kata kau ke belakang, aku ke depan, dia pun ke belakang, Allahu Akbar sekali ni kan. Dia maka sah tak orang tu? Tak sah lah. Pasal dia pun bercakap serupa pasal dia kata yang ni kata apa, jangan tahu solat tak boleh cakap-cakap. Yang sini aku seorang je tak cakap, lah semua batal. Okey, jadi oleh itu kita kena jaga solat kita. Pasal apa? Kita perbaiki. Saya sendiri mesti saya memperbaiki lagi. Ada apa? Pasal apa? Di yaumil mahsyar besok solat kita ditanya dulu. Lain-lain ni tak ada dulu. Ya, solat kita sempurnalah solat kita. Pasal itu solat itu yang menyebabkan kita segala-galanya. Pasal itu salam alaikum ta solat. Sot sidik, lam itu lurus dan lemah lembut orangnya. Pasal dia mengikuti imam dalam solat tadi kan. Lepas tu alif ada ni sentiasa di amanah ya. Tak, barulah datangnya takwa tadi. Solat ni sempurna, hujung sekali barulah takwa kita, ketakwaan kita, baru kita sempurna. Kalau kita sempurna dalam solat, insya-Allah. Pasal solat itu sudah ditentukan masanya. Jadi kenapa kita tak boleh? Dan insya-Allah kita lakukan dengan kesempurnaan. Saya cakap terus terang, yang cakap ni dulu saya tahun 73, 74, masa itu saya dikerjakan Sepuri. Saya duduk flat dalam Piling yang dah rubuh, dah tak ada tu, blok C. Saya punya blok C, satu blok dengan Botacin tingkat 16, saya tingkat 13. Saya imam tu Balai Islam sekarang yang ada tu. Sekarang ada tu. Dulu ada 4 imamnya. Saya, Cikgu Ibrahim Ribut, ada Sarjan Polis Blok D. Saya ingat saya tu. Pasti ketika itu saya muda, saya bujang lagi. Solat yang paling laju, kalau terawih itu saya lah. Penuh dia. Ketika itu
Solat ni seolah macam berlumba-lumba. Imamnya kata lagi, oh aku boleh buat lagi tu. Orang dia kata, aku boleh buat lagi. Adakah sempurna solat tu? Tak sempurna. Pasal itu kita ni janganlah sekadar mengaji kita lagi satu mengaji kita setengahnya orang malas baca buku, baca kitab, berguru malas. Setengahnya orang hanya sekadar baca buku saja. Dalam agama, pelajaran dalam agama, kita hanya baca buku itu sebagai panduan sahaja, sebagai panduan untuk kita. Tetapi nak belajar kena berguru. Pasal memandang guru pun dapat satu pahala. Kalau kita tak berguru, itulah yang kadang buat itu ni, buat hukum sendiri. Bak kata memburu ke padang datar patah dapat rusa patah kaki, berguru ke palang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Tu sia-sia saja. Jadi biar berguru. Saya berguru lagi. Saya berguru. Ya, saya dengan Allah yarham Dato' Ishak Barok sampai dia nak meninggal pun saya masih berguru. Dia dah pencen, dah kena buang lah. Orang kata macam pertikaian itu lantaklah dia. Ya dah, yang mau saya berguru. Dan Allah yarham Dato' Asadin, saya pun masih berguru lagi. Tapi sekarang dah tak ada lah. Sekarang siapa guru? Tak ada. Siapa yang kalau ada cam tu dengan Dr. Zul lah. Yang lain-lain tu saya macam Ismail Kamus. Kalau saya arwah dia dulu, kalau saya pasal selalu banyak maklumlah. Sungguh pun saya dulu masih di Kolej Islam sampai sama. Oleh kerana saya bidang saya dah terkeluar. Terkeluar ke mana? Saya masuk ke sibel. Ya, jadi tak ada. Maka kita kadang-kadang kalau ada persoalan saya tanya, tali betul ni semua tu. Dia panggil saya wak aja, Allah yarham dulu. Engkau ni wak aja je. Habis kamu suka bawa gitu. Aku tadi aku rujuk lah kata dia. Itu dia. Itu dia. Itu mudah-mudahan lah. Ya, alhamdulillah. Saya pun kitab-kitab di banyak saya gunakan. Okey, setakat ini dulu. Dan ada pertanyaan pasal apa SOP ni kena cepat ya, Musab. Tak boleh larut-larut sangat. Ada apa pertanyaan Muslimah? Tak ada. Tak ada. Jadi kita lepas solat isyak nanti kita ada solat hajat ya. Ini arahan dari Jemaah Agama Islam 7, 8, 9 sampai besok lah. Ya dah. Masih bisa berdua lah. Kerana apa tujuannya kita memohon supaya dihindarkan dari musibah yang kita hadapi ini. Ya. InsyaAllah lepas solat isyak kita nanti saya rasa solat sunat badiahnya kemudian terus buat solat hajat terus. Okey. Solat hajat terus sekali senang. Okey. Lagi satu, Cik Zul tadi suruh silakan satu memohon doa sahabat kita Cik Muhammad Syafiq supaya disembuhkan. Okey. InsyaAllah. Ada pertanyaan tak ada? Okey. Setelah ini dapat saya sampaikan, saya mohon ribuan ampun dan maaf salah silap saya terkait saya baca terlajak kata yang baik datang dari Allah. Kelemahan itu ada semuanya datang dari diri saya yang jahil ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 8 ya. 8 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi madina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat.
اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذي المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذي المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على ذي المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما والتفرق من بعد تفرق معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.